A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustaz dan rakan-rakan sekalian. Okey. Kami daripada kumpulan tajuk metodologi dakwah Nabi Ibrahim AS akan membentangkan tajuk tugasan kami pada kali ini. Okey. Saya selaku pembentang pertama, nama saya Muhammad Jamaluddin bin Musa, I1810268. Baiklah, saya akan menerangkan bahagian saya. Okey, kita mulakan dengan apa itu definisi ulul azmi secara ringkas. Okey. Definisi ulul azmi secara ringkas maksud para nabi yang bersifat sabar terhadap segala ujian dan tabah menghadapi kaum mereka yang menyakiti diri mereka dalam usaha berdakwah. Okey, maksud ini adalah definisi secara ringkas apa itu ulul azmi. Nabi Ibrahim AS merupakan salah seorang nabi dan rasul yang menjadi utusan Allah. Maksudnya Nabi Ibrahim termasuk dalam golongan nabi yang bergelar ulul azmi. Okay, Nabi Ibrahim ini menjadi utusan Allah untuk menyampaikan ajaran agama Islam dan menghadapi pelbagai cabaran dan juga rintangan daripada kaumnya. Okay, seterusnya kita beralih pula kepada manhaj dakwah Nabi Ibrahim AS. Okay, manhaj dakwah Nabi Ibrahim AS ini adalah seperti berikut. Pertama, keluarga dan kaum kerabat yang terdekat menjadi sasaran utama untuk berdakwah. Nabi Ibrahim AS pada peringkat awal berdakwah kepada ayahnya iaitu Azar yang mengamalkan penyembahan patung berhala. Namun dakwah Nabi Ibrahim AS tersebut tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Okay, seterusnya Nabi Ibrahim AS berjaya menyeru isteri dan anak-anaknya untuk beramal dengan ajaran Islam, maksud ajaran yang benar. Buktinya, isteri Nabi Ibrahim AS iaitu Siti Hajar redha dan akur apabila ditinggalkan oleh suami bersama anaknya di tempat yang kering kotak. Maksudnya dalam menyahut seruan dakwah, Siti Hajar dia redha untuk ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim AS di suatu tempat yang kering kotak bersama anaknya. Okay. Seterusnya, Nabi Ibrahim AS berdakwah kepada seorang pemerintah yang sangat berkuasa pada zaman baginda iaitu Raja Namrud. Raja Namrud ni dia sangat takbur dan tidak bersyukur dengan nikmat Allah, malah mengaku dirinya sendiri sebagai Tuhan. Okey. Seterusnya kita masuk pula kepada apa dia metodologi dakwah Nabi Ibrahim AS. Saya akan menerangkan secara seringkas berkaitan metodologi dakwah Nabi Ibrahim AS. Okey. Antara metodologi dakwah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS adalah berlemah lembut dalam menyampaikan dakwah. Baginda telah menasihati bapanya secara lemah lembut sebelum menggunakan kekerasan bagi menegakkan agama Allah. Maksudnya, yang pertama, Nabi Ibrahim AS menggunakan perbuatan sifat yang lemah lembut sebelum menggunakan kekerasan untuk mengajak ayahnya untuk kembali ke jalan Allah, ke agama Allah. Selain itu, Nabi Ibrahim AS menjadikan diri baginda sebagai suri teladan yang baik. Baginda sentiasa memperlihatkan kebaikan dalam setiap amalan walaupun baginda sentiasa diuji dengan ujian yang berat, ujian yang besar ketika berdakwah. Baginda juga bertindak selaras dengan percakapannya. Perkara ini dapat dilihat melalui cara Nabi Ibrahim AS memusnahkan berhala-berhala kaumnya kerana mereka tidak mahu kembali ke jalan yang benar, yakni jalan Allah, agama Islam. Seterusnya, Nabi Ibrahim AS mempunyai pemikiran yang rasional dan bijaksana dalam menghadapi kaumnya dengan memanipulasikan pemikiran mereka dengan persoalan tentang keupayaan patung-patung berhala mereka dalam melakukan sesuatu. Maksudnya, Nabi Ibrahim AS ini memanipulasi pemikiran mereka. Maksudnya, kalau betul patung berhala itu Tuhan mereka, jadi Nabi Ibrahim AS ini dikira melontarkan persoalan untuk kaumnya berfikir sama ada patung-patung yang mereka sembah itu benar-benar Tuhan atau bukan. Okay, akhir sekali baginda Nabi Ibrahim AS melakukan penghijrahan setelah semua usaha, laluan dan ruang untuk menyampaikan dakwah Nabi Ibrahim AS itu tertutup di negara baginda. Keputusan ini dibuat oleh Nabi Ibrahim AS bagi menegakkan agama Allah di kawasan yang baru. Okay, sebenarnya kita lihat pula pada daripada metodologi dakwah Nabi Ibrahim
sentiasa adanya cabaran demi cabaran yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim AS semasa menyebarkan dakwah baginda. Okey, dakwah Nabi Ibrahim AS kepada bapanya yang menyembah patung berhala menemui kegagalan, walaupun baginda telah memberi pelbagai gambaran dan peringatan yang dahsyat. Kaum Nabi Ibrahim AS menyembah berhala dan patung-patung serta menganggap sembahan mereka itu sebagai Tuhan. Mereka tetap membalas dengan pelbagai alasan yang tidak munasabah. Sungguh pun hujah-hujah yang dikemukakan oleh Nabi Ibrahim AS itu diterima oleh diakal. Selain itu juga, Nabi Ibrahim AS perlu pula berhadapan dengan seorang pemerintah yang sangat kejam pada zaman baginda, iaitu Raja Namrud. Baginda telah dipanggil oleh Raja Namrud di hadapan rakyat jelata akibat perbuatan Nabi Ibrahim AS yang menghancurkan patung berhala kecil mereka. Baginda tidak berasa gentar, malah terus mengeluarkan pelbagai hujah baginda. Raja Namrud masih angkuh dan mengarahkan para hakimnya untuk membuat keputusan supaya Nabi Ibrahim AS itu dikenakan hukuman, maksudnya dibakar hidup-hidup. Akibat sikap keangkuhan dan kekufuran Raja Namrud, Allah Subhanahu Wa Taala telah menghantar seekor nyamuk dan dimasukkan ke dalam telinga Raja Namrud. Akhirnya Raja Namrud mati dalam keadaan yang menakutkan dan juga mengerikan. Okey, itu saja daripada saya. Saya serahkan kepada para pembentang yang lain. Sekian, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum. Saya Luqman Hakim bin Muhammad Sani, nombor matrik I1810294. Hari ini akan terus masuk kepada metodologi dakwah Nabi Ibrahim AS menurut berpandukan daripada Al-Quranul Karim. Jadi kita pun telah kenal siapakah itu Nabi Ibrahim, salah seorang rasul yang Allah utuskan kepada kaumnya, juga dikenali sebagai bapa kepada ajaran Hanif, yang ini ajaran yang diteruskan oleh Nabi Muhammad seterusnya sampai kepada kita agama Islam. Jadi tadi Jamaluddin pun dah ceritakan siapakah Nabi Ibrahim ini. Jadi sedikit kita dah tahu. Jadi kita sebagai umat Islam wajib beriman kepada Allah dan Rasul. Jadi wajib juga untuk kita tahu siapakah Nabi Ibrahim ini dan apakah sumbangan beliau yang terkandung dalam Al-Quran apa semua kan. So kita ambil iktibar kerana Al-Quran itu adalah panduan hidup kita. Jadi kita terus masuk kepada metodologi yang pertama, iaitu menjadikan diri sebagai qudwah. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan qudwah? Qudwah berasal daripada perkataan Arab yang bila kita tafsir secara literal membawa maksud teladan. Contoh teladan lah, contoh yang terbaik untuk kita jadikan ikutan. Jadi poin yang pertama ni, metod yang pertama ni lah metod bagi saya adalah bapa kepada semua metod. Kerana semua metod adalah semua metod dakwah ada teladan. Jadi kalau menjadikan diri sebagai qudwah, menjadikan diri sebagai teladan, itu yang paling utama. Jadi ini adalah kepala kepada semua metod. Jadi kita pandukan pada ayat Al-Quran kat sini. Allah telah merakamkan firman-Nya di dalam surah Al-Baqarah ayat 124. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahunna qala inni ja'iluka linnasi imaman qala wa min zurriyyati qala yanalu ahdi az-zalimin. Jadi kat sini maksudnya, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan beberapa kalimat seperti mana suruhan dan juga larangan. Lalu Ibrahim menunaikannya dan Allah berfirman, sesungguhnya kami telah menjadikan Ibrahim itu sebagai imam kepada umat manusia. Jadi tingginya sini makam Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim ini diuji dengan Allah dengan ujian yang berat-berat. Jadi bagaimana baginda Nabi Ibrahim SAW bersabar, tetap melakukan
apa jua suruhan Allah. Jadi kita tengok daripada sirah Nabi, banyak kisah Nabi Ibrahim ni kena sembelih anak, kena tinggalkan isteri, kena dakwah kepada orang yang keras kepala nak terima dakwah kan, kepada bapanya sendiri yang tersasar daripada akidah yang benar. Jadi berat ujian tu. Jadi Nabi Ibrahim tak putus asa. Nabi Ibrahim tak putus asa, dan kat situlah Allah nampak usaha. Jadi kat sini kita ambil iktibar bahawa Allah tak nilai kepada hasil, tapi Allah nilai pada usaha. Sebab kita tengok pada hasil Nabi Ibrahim, kesimpulannya ada orang yang tak terima dakwah, tetap menentang kan, walaupun baginda tetap berdakwah terus menerus kan. Ada yang melawan, ada yang tak terima, ada yang nak memerangi Nabi Ibrahim kan. Tapi Allah tetap tinggikan darjat, tetap ada pahala, usaha di sebalik dakwah itu Allah berikan pahala. Jadi terus kepada tafsir yang kedua daripada surah Al-Mumtahanah. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wallazina ma'ahu. Maaf. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan pada orang-orang yang bersama dengan baginda. Jadi kat sini Allah dah memang rakamkan bahawa Nabi Ibrahim itu adalah contoh teladan yang baik. Jadi memang wajib untuk kita ikut. Jadi seterusnya kita beralih kepada metod dakwah Nabi Ibrahim kepada umatnya ketika itu. Okey, memulakan dakwah kepada kaum kerabat yang terdekat dahulu. Jadi dakwah ni kalau kita dengar, kita akan terbayang seorang lagi Rasul Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesinambungan tu, link tu ada. Bagaimana Nabi Ibrahim dulu senior, kemudian turun kepada Nabi Muhammad ikut dengan memulakan dakwah kepada orang-orang terdekat dahulu. Seperti mana Nabi Ibrahim dia memulakan dakwah kepada bapanya dulu, Azar, ataupun nama betul dia Azar, dan bapa baginda Nabi Ibrahim AS adalah pembuat berhala. Jadi kat sini beratlah, ialah pembuat berhala, kemudian menyembah berhala tu. Bagaimana Nabi Ibrahim nak sayangkan ayah dia, cakap dengan baik-baik, sampai ada riwayat dalam Quran kata ya abati. Kalau kita translate literal pun nampak kat situ, ya wahai ayahku kan. Macam kita lah kan, ayah tak tahu ke apakah ayah cipta itu tak boleh berikan ayah apa-apa. Itulah kalau kita nak translate literal dalam bahasa kita kan, lembut je kan. Ayah tolonglah sedarkan apa yang ayah sembah itu tidak boleh rasa sakit, tak rasa berhala kayu kan, batu, tak rasa apa-apa, tak ada perasaan. Jadi kat sini nampak Nabi Ibrahim tu berlembut kan. Berlembut nanti ada metod yang lain, tapi kat sini bagaimana Nabi Ibrahim mulakan dengan orang yang terdekat dahulu. Jadi macam kita pun kena sistematik lah, mula daripada kalau kita berjihad kan, jihad tu besar, tapi jihad yang paling besar yang sepatutnya kita tengok, kita lihat, ambil cakna adalah pada diri kita sendiri dahulu. Kita ubah diri kita dulu, kemudian kita cuba baiki diri, kemudian baru dalam kalangan kawan-kawan, kalangan ibu bapa, ahli keluarga kita kan. Sebab mereka ni ada chemistry dengan kita, ada hubungan yang baik, mereka percaya pada kata-kata kita. Jadi mulakan daripada yang kecil dulu, kemudian dia akan membesar. Faham tak? Jadi kat situ pentingnya sistematik yang teratur dan juga berperingkat ni. Dia kena pelan-pelan. Bagaimana kalau kita nak tengok kejayaan, tengok pada Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, bagaimana baginda mula daripada golongan hamba, kaum kerabat yang terdekat dahulu, kemudian dengan akhirnya Islam itu tersebar dan menjadi satu kerajaan yang besar. Mekah dan Madinah jatuh ke tangan orang Islam, dipimpin dengan baik, ditadbir dengan adil. Di situlah mula daripada kecil kemudian membesar. Jadi kita kena usahalah, keep on striving. Kemudian menurut Imam Al-Qurtubi juga, darah daging kita adalah keutamaan. Kat sini betul lah, kita kena utamakan ayah kita yang memang membela kita daripada kecil, ibu kita yang melahirkan kita,
adik-beradik kita yang sememangnya susah senang dah faham dah perangai kita macam mana. Jadi kita kena keutamaan itu kat situ. Allah ada dekat situ. Jadi seterusnya Allah juga merakamkan di dalam dalil surah Asy-Syu'ara ayat 214, wa anziru ashiratakal aqrabin. Jadi kat sini, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Macam dalam Allah dah suruh kat sini, dan berilah peringatan lafaz amar. Jadi lafaz amar tu al-amru yufidul wujub, dalilnya maka wajib untuk kita mengikuti lafaz amar suruhan ini. Jadi wajib untuk kita ikut. Macam kita dah, macam lelaki senang, macam lepas solat Jumaat dan dengan khutbah balik-balik kena sembang dengan adik, dengan kakak, dengan mak yang tak pergi kan. Okay, ni khutbah pasal ni, kita kena sampaikan. Berilah peringatan kan. Macam diorang keluar mungkin pakai pakaian tak sesuai untuk keluar, jadi kita kena tegur. Tegur akak lah, tak boleh lah macam ni kan, tak manis untuk orang tengok, tak baik kan, tak sopan. Kena tegur dengan baik. Jadi mulakan dengan kecil-kecilan dulu, kemudian dia akan besar. Menggatal sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Jadi kat sini boleh kaitkan juga dengan air yang dicincang takkan putus. Air yang mengalir, kalau kita cincang takkan putus. Dia akan sentiasa mengalir. Jadi pentingnya kat sini hubungan kekeluargaan, keakraban kita, kawan-kawan yang sahabat yang terdekat, ahli keluarga. Jadi kena jaga hubungan kat situ. Okay, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulhilmi bin Azman. InsyaAllah saya akan lanjutkan perbahasan kita mengenai manhaj dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Iaitu antaranya yang akan saya bahaskan ialah sabar dan berdoa dan segera dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama iaitu sabar dan berdoa. Seperti yang kita tahu bahawa Nabi Ibrahim juga disebutkan dalam Al-Quran sering mengadu kepada Allah tentang apa sahaja masalah yang baginda hadapi. Dan kita tahu bahawa baginda menjadikan doa sebagai sumber inspirasi jiwa serta bagi mengukuhkan iman baginda. Dan baginda yakin bahawa pertolongan Allah pasti akan datang. Dalam Al-Quran kita nampak bahawa begitu banyak keluhan Nabi Ibrahim, keresahan Nabi Ibrahim dinyatakan dalam Al-Quran. Dan daripada situlah kita nampak bahawa daripada kita berdoa itu menunjukkan keyakinan kita terhadap kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Allah sahajalah yang mampu mengubah, memberikan kita ataupun menarik semula sesuatu. Dan seandainya kita seorang Muslim menafikan keperluan berdoa, terbuktilah bahawa kita ini bersifat angkuh dan sombong kepada Allah sebagai seorang hamba. Sabar dan berdoa, kita ambil contoh kisah Nabi Ibrahim meninggalkan isterinya Hajar dengan anaknya Nabi Ismail di satu tanah yang gersang demi menyahut perintah Allah. Dalam surah Ibrahim ayat 37, maksudnya, wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku telah tempatkan sebahagian zuriatku di sebuah lembah di Makkah yang tiada tanaman padanya, di sisi rumahmu yang diharamkan mencerobohinya. Wahai Tuhan kami, di situ supaya mereka mendirikan solat. Oleh itu, jadikanlah sebahagian manusia tertarik kepada mereka. Jadikanlah hati sebahagian manusia tertarik kepada mereka supaya datang ke situ, dan kurniakanlah rezeki kepada mereka dari pelbagai jenis buah-buahan dan hasil tanaman, semoga mereka bersyukur. Daripada ayat ini kita nampak bahawa Nabi Ibrahim sentiasa bertawakal kepada Allah. Tatkala baginda terpaksa pergi demi menyahut perintah Allah, baginda terpaksa meninggalkan isterinya Hajar dan Nabi Ismail, dan baginda yakin bahawa pasti Allah akan melindungi mereka. Kemudian daripada ayat ini kita nampak bahawa Nabi Ibrahim juga mendoakan kebaikan kepada orang lain. Itu baginda mendoakan kebaikan kepada isterinya, juga mendoakan kebaikan kepada anaknya Nabi Ismail, semoga mereka berada dalam keadaan yang baik. Kemudian contoh yang kedua dapat kita lihat kisah Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud dan pengikutnya. Namun Allah selamatkan baginda. Seperti mana dinyatakan dalam firman Allah surah Al-Anbiya ayat 68 hingga 69. Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu, yakni berhala yang disembah oleh Raja Namrud dan pengikutnya itu, jika kamu benar-benar hendak bertindak. Lalu kami berfirman, yakni Allah, hai api menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim.
Dalam ayat ini kita nampak bahawa Nabi Ibrahim yakin akan pertolongan Allah akan datang pada bila-bila masa. Juga kita nampak dalam ayat ini bahawa kesabaran membuahkan hasil yang baik. Tatkala Nabi Ibrahim berada dalam keadaan yang diselubungi api, baginda dibakar hidup-hidup. Namun baginda yakin bahawa akan datang pertolongan Allah berkat dengan kesabaran yang baginda titipkan dalam jiwa baginda. Samalah juga dengan kita berdakwah. Kita berdakwah menyampaikan apa yang disuruhkan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah. Namun begitu banyak cemuhan yang kita hadapi, begitu banyak dugaan yang kita hadapi, apabila berhadapan dengan orang ramai, pasti satu hari nanti berkat kesabaran kita, berkat konsistensi kita dalam menyampaikan dakwah, insya-Allah membuahkan hasil yang baik. Kemudian manhaj Nabi Ibrahim bersegera dalam melaksanakan perintah Allah, yang mana baginda sentiasa bersedia untuk menerima dan melaksanakan perintah daripada Allah. Juga baginda patuh dan tetap setia terhadap perintah Allah yang berterusan, tanpa perlu mempertikaikan mengapa Allah memerintahkan baginda sebegitu, mengapa Allah perintahkan sebegini. Sebagai bukti kekuatan iman Nabi Ibrahim. Dan kita tahu bahawa segala yang diperintahkan oleh Allah itu pasti mempunyai hikmah yang tersembunyi di sebaliknya. Begitu banyak hikmah. Mungkin di masa akan datang, mungkin sebentar lagi pasti ada kebaikannya buat kita. Kita ambil contoh kisah Nabi Ibrahim ketika membangunkan Kaabah bersama anaknya Nabi Ismail, yang mana firman Allah yang bermaksud, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail meninggikan binaan asas Baitullah. Keduanya berdoa, wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami, yakni amal kami, sesungguhnya Engkau yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang berserah diri kepadamu, jadikanlah daripada keturunan kami umat yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kami syariat dan cara-cara ibadah kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah maha penerima taubat lagi maha menasihati. Dalam surah Al-Baqarah 107 hingga 128. Daripada ayat ini kita nampak bahawa Nabi Ibrahim sentiasa sabar dan cekal dalam menjalani perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Juga baginda dalam ayat ini kita nampak bahawa baginda banyak berdoa kepada Allah. Juga kepada kita sebagai pendakwah di masa akan datang perlu sabar dan cekal dalam kegiatan dakwah Islamiyah kita, serta walaupun kita menghadapi berbagai masalah, teruskan berdoa pada bila-bila masa sahaja agar kita mohonlah kepada Allah agar dipermudahkan urusan. Kemudian kisah Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk menyembelih anaknya pula. Seperti mana firman Allah dalam surah As-Saffat ayat 102 hingga 103, yang maksudnya, maka ketika anak itu sampai umur yang membolehkan dia berusaha bersama-sama dengannya, Nabi Ibrahim berkata, wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku akan menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu. Anaknya menjawab, wahai ayah, jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya-Allah ayah akan mendapati daku dari orang-orang yang sabar. Setelah itu mereka berdua berserah bulat-bulat menjunjung perintah Allah, dan Nabi Ibrahim merebahkan anaknya dengan meletakkan mukanya di atas tumpuk tanah, yakni kami sifatkan Ibrahim dengan kesungguhan azamnya itu telah menjalankan perintah kami. Daripada ayat ini kita nampak bahawa Nabi Ibrahim yakin bahawa setiap apa yang berlaku pasti akan ada hikmah di sebalik kejadiannya itu. Juga Nabi Ibrahim walaupun diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya sendiri, namun baginda tidak mempertikaikan dan baginda tidak pernah menentang perintah Allah tersebut. Juga kita sebagai pendakwah harus yakin bahawa apa sahaja masalah yang kita hadapi pasti akan ada kebaikan. Mungkin bukan pada masa ini, insya-Allah pada masa akan datang. Dan Allah tidak sekali-kali menurunkan musibah kepada orang-orang yang beriman semata-mata untuk merosakkan iman mereka, tidak. Di sini kita ambil pengajaran bahawa janganlah kita pernah menentang perintah Allah. Sesungguhnya perintah Allah itu merupakan satu perintah yang pada akhirnya pasti akan memberikan manfaat, kebaikan, pahala dan syurga kepada kita, insya-Allah. Allahu a'lamu bishawab. Sekian itu saja pembentangan daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Saifullah bin Ismail, I173-02529. Hari ini saya akan membentangkan tentang poin keempat, iaitu dakwah Nabi Ibrahim dengan kebijaksanaan.
secara secara senangnya, secara mudahnya, dakwah dengan kebijaksanaan adalah di mana sesuatu dakwah ataupun sesuatu penyampaian yang dilakukan dilakukan dengan bijaksana, ataupun senang kata dilakukan dengan tidak semena-mena. Suatu dakwah yang sebelum melakukan suatu cara ataupun suatu pendekatan, ianya melihat akan situasi keadaan tersebut sebelum terus pergi mendakwah. Kiranya sebelum terus menyampaikan sesuatu tu, dia plan dulu, dia rancang dulu macam mana, dia rancang dan dia susun dulu kata-kata dia, agar kata-kata yang dia cuba sampaikan atau agar perbuatan yang cuba dibuat tidak menyinggung ataupun tidak bercanggah dengan suatu dakwah yang efisien. Okey, antara contoh-contohnya, seperti yang kita tahu, Nabi Ibrahim ini dia telah hilang ataupun dia meninggalkan keluarganya dalam masa-masa yang tertentu, dan Nabi Ibrahim sewaktu dia pulang ke pangkuan keluarganya, sewaktu itu Nabi Ismail sudah pun mempunyai seorang isteri, di mana diriwayatkan bahawa isteri Nabi Ismail ini bersifat sedikit mengeluh, sedikit yang kita katakan kurang bersyukur, senang kata, di mana isteri Nabi Ismail ini dia telah mengeluh, dia telah menunjukkan keluhan dia atau memberitahu keluhan-keluhan dia kepada Nabi Ibrahim sendiri. Oleh itu Nabi Ibrahim mengambil keputusan untuk meminta anaknya Nabi Ismail untuk menceraikan isterinya ataupun menukar isterinya. Tetapi Nabi Ibrahim tidaklah menggunakan ayat-ayat yang kesat ataupun ayat-ayat yang boleh menyinggung perasaan Nabi Ismail. Sebaliknya dia menggunakan ayat-ayat ataupun perkataan-perkataan yang baik, iaitu dengan mengatakan, tukarlah pintu gerbangmu, tukarlah pintu gerbang rumahmu. Demikian. Dan Nabi Ismail adalah seorang yang bijaksana juga. Dia faham apa yang cuba disampaikan, lalu dia pun menukar isterinya, dan alhamdulillah pilihan itu adalah pilihan yang tepat. Sumber ini adalah kami dapati di hadis Bukhari 3113 dekat kitab 42, dekat kitab 42, di mana ianya dalam bab 6, iaitu hadis tentang para nabi. Kemudian adalah apabila kes di mana Nabi Ibrahim sewaktu dia mula mendakwah kaumnya, dia mengambil keputusan untuk pertamanya dia mengambil keputusan untuk mengugut dan dan cuba menunjukkan cuba menunjukkan kepada kaum dia bahawa berhala-berhala yang disembah itu sememangnya suatu berhala ataupun suatu patung yang tidak ada kemampuan semestinya. Dan apabila Nabi Ibrahim pergi berdakwah itu, Nabi Ibrahim berdakwah dan dia merancang dakwahnya, di mana seperti kita tahu Nabi Ibrahim menghina patung-patung itu, menghina patung-patung berhala itu, sehingga kan terdapat riwayat yang mengatakan Nabi Ibrahim membaling makanan ke patung-patung itu dan mengatakan, adakah apa yang kau boleh lakukan kepadaku dan sebagainya, menghina di depan khalayak kaumnya. Dan sememangnya apa yang Nabi Ibrahim katakan ketika itu adalah suatu hujah yang kaum-kaumnya tidak boleh lawan. Maksudnya kat situ kebijaksanaan Nabi Ibrahim dalam cuba menegakkan kebenaran terdapat pada hujah-hujahnya. Kemudian adalah pada ketika dia memukul berhala-berhala itu, dan kemudian dia letakkan
berhala tu dia meletakkan cebisan-cebisan apa semua tu. Orang panggil, orang ada dalam riwayat mengatakan yang contoh macam apa nama, patung-patung singa, patung-patung ular, dia potong dan letakkan dekat patung yang paling besar, iaitu patung Namrud. Dia nak katakan yang sebenarnya patung yang besar tu lah yang buat kan, macam tu kan. Lepas tu bila orang kata macam mana patung besar ni boleh buat sedangkan apa orang panggil patung ni tak ada upaya. Maksudnya memang macam tu pun patung ni tak ada upaya, tapi kenapa korang sembah? Jadi hujah-hujah yang diberikan oleh Nabi Ibrahim adalah hujah-hujah yang tidak dapat disangkal oleh kaum-kaumnya. Dia tidak terus berdakwah macam tu je, tapi dia juga menyediakan hujah-hujah yang langsung tidak dapat disangkal oleh kaum-kaumnya. Ianya terdapat dalam surah-surah yang ada di dalam surat ini, As-Saffat 37, 91 hingga 93, Al-Anbiya ayat 58. Kemudian kita pergi kepada berani, sifat Nabi Ibrahim yang berani dalam kebenaran. Ini poin kelima ya. Di mana seperti yang kita tahu, Nabi Ibrahim dia lahir di zaman Namrud. Diriwayatkan bahawa Nabi Ibrahim ini lahirnya Nabi Ibrahim ini sama tarikhnya pada hari di mana Namrud ini dinobatkan sebagai raja. Dia dinobatkan sebagai raja atas wafatnya ataupun senang kata atau matinya raja sebelum itu ataupun ayah kepada Namrud. Mati ayah kepada Namrud itu lalu dinobatkan Namrud menjadi raja, dan pada ketika itu jugalah Nabi Ibrahim dilantik sebagai Nabi Ibrahim dilahirkan ke muka bumi ini. Kemudian seperti yang kita tahu, Nabi Ibrahim ini dia dilantik sebagai nabi apabila mencecah umurnya sama di Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim mencecah umur 40. Pada ketika itu barulah dia menjadi seorang nabi, dan seperti yang kita tahu, ketika itu Namrud masih berkuasa. Dan dia terlalu obses dengan dirinya. Dia mengatakan dia Tuhan dan sebagainya, dan dia mengugut Nabi Ibrahim dengan bermacam ugutan. Dia ada sampai ke tahap di mana dibakar, dia cuba membakar Nabi Ibrahim dan sebagainya. Tetapi Nabi Ibrahim tidak pernah gentar dalam menyampaikan apa yang dipercaya, apa yang betul. Dan sememangnya keberanian itu adalah keberanian yang hakiki, di mana walaupun Nabi Ibrahim ditentang oleh keluarganya sendiri, Nabi Ibrahim ditentang oleh kaumnya sendiri, oleh seorang raja yang sangat-sangat berkuasa, namun Nabi Ibrahim tetap berani menyampaikan kebenaran. Dan alhamdulillah, ia adalah suatu keberanian yang sangat-sangat membuahkan hasil, sehingga dia dijulukan sebuah gelaran sebagai bapa kepada para nabi. Di mana kisah ini adalah tercatat dekat surah Al-Baqarah, di mana yang berbunyi, "Tidakkah engkau pelik memikirkan, wahai Muhammad, tentang orang yang berhujah membantah Nabi Ibrahim dengan sombongnya mengenai Tuhannya, kerana Allah memberikan orang itu kuasa pemerintahan." Siapa yang dikatakan tentang di dalam ayat ini adalah mengenai Namrud, di mana Nabi Ibrahim pada ketika itu berhujah dengan Namrud, sehingga kan Namrud langsung tidak dapat melawan hujah itu kembali, sehingga kan dia menghalau Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim berkata, "Tuhanku ialah yang menghidupkan dan yang mematikan." Yang menjawab, "Aku juga boleh menghidupkan dan mematikan." Nabi Ibrahim berkata lagi, "Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, oleh itu terbitkanlah ia dari barat." Maka tercangganglah orang yang kafir itu, lalu dia membisu, dan ingatlah, Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Dari sini kita lihat betapa beraninya Nabi Ibrahim dalam mengeluarkan dakwah, dalam membuat dakwah, dalam menyampaikan dakwah, walaupun kepada seorang raja yang sangat zalim, seorang raja yang sangat berkuasa pada ketika itu. Namun Nabi Ibrahim tetap menentang Namrud dan kaum-kaumnya yang turut menentang Nabi Ibrahim sekali. InsyaAllah sekian itu saja daripada saya. Saya
saya berikan kepada pembentang seterusnya, insyaAllah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya Muhammad Amin Khalili bin Jailani akan memberikan ataupun meneruskan perbentangan mengenai tajuk manhaj dakwah Nabi Ibrahim AS dalam Al-Quran. Okey, kita lihat kepada poin seterusnya adalah bertindak selaras percakapan, yang mana kemampuan bertindak selaras dengan pedoman dakwah dan syariat merupakan kejayaan besar bagi seorang pendakwa. Untuk menjadi seorang pendakwa yang hebat dan juga berjaya menyebarkan syiar Islam, dirinya bukan hanya penuh dengan ilmu agama ataupun ilmu pengetahuan, akan tetapi perlu ada semangat dan juga pengorbanan yang tinggi dalam menyampaikan dakwah kepada umat manusia. Okey, yang mana ketegasan dan keberanian juga perlu ada kepada diri setiap pendakwa itu. Kalau mudah ditewaskan, kalau lemah, jadi mudahlah untuk seorang pendakwa itu ditewaskan ataupun ditentang oleh pihak musuh. Jadi oleh kerana itulah perlunya kuat dan juga berani serta lantang dalam menyampaikan dakwah. Yang mana ketegasan dan keberanian Nabi Ibrahim AS dalam menegakkan kebenaran dibuktikan dengan manhaj ini, lalu bertindak memusnahkan berhala-berhala sembahan kaumnya. Yang mana Allah merakamkan peristiwa di mana Nabi Ibrahim AS ini menghancurkan berhala-berhala yang ada pada zamannya. Dalam surah As-Saffat Allah merakamkan. Maksudnya kemudian dia Ibrahim pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka, lalu berkata, mengapa kamu tidak makan? Mengapa kamu tidak menjawab? Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya. Jadi beraninya Nabi, lantangnya Nabi ini menyebabkan Nabi Ibrahim ini dicampakkan, ditangkap oleh kaumnya dan dicampakkan di api yang cukup marak. Okay. Dan juga Nabi Ibrahim ini juga tidak lepas mulutnya melafazkan hasbunallah wa ni'mal wakil, dan menaruh harapan segala kepercayaan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala api tersebut tidak mampu untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Okey, baik. Seterusnya poin mengenai berhijrah dan mengasingkan diri, yang mana manhaj ini juga turut dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim AS setelah segala usaha, ruang dan peluang Nabi untuk memberikan dakwah dan juga seruan kepada umatnya ketika itu telah dihalang, bahkan tertutup sama sekali. Jadi itu menyebabkan Nabi berhijrah di satu tempat yang lain dengan hasrat dan harapan agar penduduk ataupun kaum di negeri baru ini yang bakal dituju ini akan menerima ajaran dan seruan baginda Nabi Ibrahim AS. Okay. Imam Al-Qurtubi telah pun membahagikan hijrah ini kepada beberapa hukum. Hukum yang pertama adalah hijrah daripada negeri yang mana memenangi Islam. Menjadi satu kewajipan lah kepada setiap menjadi satu kewajipan dan juga fardu ain kepada umat Islam. Seterusnya hijrah keluar dari negeri yang mengekalkan amalan bid'ah. Kita kena tahu bid'ah ini perkara yang Nabi yang perkara yang kita buat tapi Nabi tak buat. Tapi kita kena faham, kena dapat beza di antara bid'ah hasanah, bid'ah yang baik dengan bid'ah sebaliknya. Sekiranya perbuatan tersebut mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, okey, dan juga menambahkan lagi rasa sayang, rasa kasih kita kepada kekasih Allah, dan juga ianya tidak bertentangan dengan apa yang Islam terapkan. Jadi ia bukan menjadi satu kesalahan ataupun kesilapan, bahkan dia menambahkan lagi pahala kepada kita. Okey, seterusnya hijrah keluar daripada negeri yang dipenuhi dengan perkara haram. Yang ini menunjukkan bahawa kewajipan kepada umat untuk terus melakukan ataupun memperolehi perkara-perkara yang halal. Dan terakhir sekali adalah hijrah kerana melarikan diri dari musibah, sama ada pada agama, tubuh badan, harta ataupun keluarga. Kerana menjadi satu tuntutan agama lah bila mana kita ini untuk memelihara hak dan juga kehormatan kita, sebagaimana contoh yang kita lihat di bumi Palestin, bagaimana umat Islam cuba untuk mencari tempat perlindungan
untuk mereka bela diri mereka, keluarga mereka. Oleh kerana itu wujudnya penempatan-penempatan di sepadan di antara Jordan dan juga Palestin, bila mana tentera Israel telah menyerang secara besar-besaran kepada penduduk bumi Gaza. Jadi oleh kerana itu mereka cuba lari keluar daripada daerah ataupun tanah air mereka untuk hasad untuk mendapatkan perlindungan. Okey, baik. Dan juga selain itu juga Nabi Ibrahim turut menjauhkan diri dan berpisah dari keluarga, kaum kerabat kerana tuntutan dakwah. Yang mana dakwah ini bukanlah satu perkara yang ringan. Dia satu amanah yang cukup besar. Dan oleh kerana itu untuk meninggalkan keluarga yang disayangi, sahabat-sahabat yang dicintai, dia pun berat, tapi inilah dikatakan satu pengorbanan yang cukup besar. Dan akhir sekali adalah baginda menggunakan manhaj ini bagi berhadapan dengan keangkuhan dan kedegilan mereka yang enggan serta ingkar menerima seruan dakwah baginda. Ya, dan ini menunjukkan bahawa biarpun orang itu adalah keluarga kita, tapi seandainya dia menidakkan apa yang Islam telah ajar, jadi ia adalah satu kesalahan dan juga dan sekiranya apa yang telah pun kita nasihat, kita tegur, tapi masih lagi dia ingkar, jadi cukup setakat itu sajalah cubaan untuk kita memberi nasihat kepada dirinya. Okey, wallahu alam bisawab. Itu saja. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Wan Muhammad Azzat bin Kamal, I1810256. Baik, seterusnya saya akan sambung iaitu pedoman dan contoh buat pendakwah pada zaman kini. Okey, baik. Yang pertama adalah menunjukkan teladan yang baik, iaitu sesuai dengan metod yang digunakan oleh dakwah Nabi Ibrahim, iaitu dengan menunjukkan teladan yang baik. Di dalam bahasa Arabnya adalah qudwah lah. Apa maksud qudwah ni? Qudwah ni adalah contoh, maksudnya contohlah, contoh kepada sesuatu untuk ditiru dan dirujuk agar menjadi sama seperti yang ditiru. Jadi qudwah ni adalah senang cerita dia menjadi ikutan menjadi ikutan insan lain, sama ada baik ataupun buruk, dan kadang-kadang boleh menjadi bermanfaat dan boleh jadi juga memudaratkan. Okey, jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah memilih baginda Nabi Ibrahim untuk menjadi rujukan dan ikutan para nabi dan rasul yang lain. Sesuai dengan Allah bersaksilah tentang ketokohan baginda ini melalui firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa Ibrahim alladhi waffa. Surah An-Najm ayat 57, yang bermaksud dan Ibrahim yang telah memenuhi dengan sempurna, yakni segala yang diperintahkan kepadanya. Jadi sebelum kita nak berdakwah, kita haruslah menunjukkan teladan yang baik kepada orang lain. Okey, baik, seterusnya adalah berlembut dalam berdakwah. Yang seperti mana yang kita boleh lihat sebagai contoh pada masa kini ialah Ustaz Abiliu. Ustaz Abiliu ni dia bila datang kat orang, dia berceramah dengan cara yang lembut, dengan cara yang orang senang nak masuk, memang selesa. Cara dia memang sebagaimana kita boleh jadikan contoh lah bagaimana Ustaz Abiliu buat. Okey, jadi bila kita lihat kisah Nabi terdahulu, iaitu Nabi Musa dan Nabi Harun, adalah berbicara mereka ini dengan lembut dan lunak agar dapat memberi kesan di jiwa dan lebih menjayakan usaha mereka ni untuk berdakwah. Jadi bukan sahaja berbicara dengan lembut ni mampu untuk melunakkan hati seorang penderhaka ataupun orang yang terkenal dengan keegoannya. Malahan memang pentinglah untuk kita berlembut ni dalam berdakwah, kerana untuk kita mulakan dengan manhaj berbicara ni adalah dengan cara lembut. Okey, jadi dan juga untuk kita melenyapkan kekasaran tu adalah kebiasaannya dengan kelembutan. Okey, baik, yang seterusnya, yang ketiga adalah
fikirkan matlamat utama kita, okey, iaitu apabila kita renungi mengapakah kita berdakwah, okey, adalah yang paling utama tidak dapat tidak adalah untuk melaksanakan untuk kita menyeru umat manusia ke jalan Allah melalui aktiviti dan metod yang menarik dengan pelbagai matlamat yang kita ingin capai. Antaranya adalah untuk kita membawa manusia ni kepada ke arah kebaikan, keselamatan dan juga kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Jadi sudah tentulah untuk kita menjadikan masyarakat ni beriman dan beramal, dan juga kita melahirkan mereka ini masyarakat Islam yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dan yang seterusnya adalah yang keempat. Yang keempat adalah mempunyai ilmu yang cukup. Di mana seorang pendakwah ni haruslah mahir dalam komunikasi. Sebaliknya yang lebih utama adalah ilmu lah, ilmu yang kita nak sampaikan tu. Okey. Jadi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah daripadaku walaupun hanya satu ayat. Okey, kita semua tahu kan hadis ni. Jadi nak katanya tak semua yang boleh untuk menjadi pendakwah ni, khususnya dalam menyampaikan ilmu agama ni, orang yang berdakwah ni mestilah ada ilmu pengetahuan, mesti ada ilmu pengetahuan mengenai apa yang dia nak sampaikan. Jadi firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud di dalam surah Yusuf ayat 108 yang bermaksud, katakanlah yakni wahai Muhammad, inilah jalanku yakni agama, aku dan orangnya mengikutku, mengajak kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hujah yang nyata yakni ilmu. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang yang musyrik. Jadi penyebaran ilmu atau maklumat ni yang bila kita tak tepat dan tak betul akan merosakkanlah niat murni untuk kita berdakwah. Okey. Baik, dan juga tambahan daripada poin tersebut, kita juga janganlah orang kata cakap serupa bikin. Kita cakap tapi kita tak buat. Tak nak macam itulah. Okey. Di mana setiap apa yang kita ungkapkan, kita mestilah ada usaha untuk kita melakukannya. Walaupun kita tak mampu, kita kena ada tunjukkan kesukuhan kita. Okey. Tanpa bila kita ajak tanpa usaha untuk kita mengamalkan ajaran yang kebaikan yang kita suruh tu, kita takut nanti bimbang nanti kita termasuk dalam golongan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah As-Saff ayat 2 hingga 3 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu memperkatakan apa yang kamu tidak melakukannya? Okey, amat besar kebenciannya di sisi Allah terhadap perkara yang kamu memperkatakan sedangkan kamu tidak melakukannya. Sadaqallahul azim. Jadi kita kalau nak suruh orang buat benda tu, kita kena buat dahulu. Okey? Jangan cakap sekadar cakap je. Orang kata sembang lah. Sembang yang lebih. Macam tu. Okey, baik. Yang seterusnya, yang kelima adalah berhujah dengan baik dan berani. Ataupun maafkan saya, berhujah dengan bijak dan berani. Bersifat bijak dan juga berani. Okey? Iaitu yang seperti mana kita boleh lihat. Kita boleh lihat dengan yang seringkali dipamerkan oleh seorang pendakwah tersohor pada masa kini, pendakwah antarabangsa. Siapa dia? Tidak lain tidak bukan iaitu Dr. Zakir Naik. Kerana apa? Dia mempunyai kemampuan dan kebijaksanaan di mana apabila dia berhujah dan berdebat, dia memang tak dapat nafikan lah. Kita memang tak dapat nafikan, sehingga dia ni boleh tarik ramai orang. Dia boleh tarik ramai orang untuk memeluk Islam dan boleh mendengar penjelasan dan jawapan pertanyaan mereka dengan baik. Jadi sifat macam ni yang kita nak daripada kepada setiap pendakwah pada masa kini. Okey, dan yang terakhir adalah mestilah tiada alasan buat semua orang untuk berdakwah. Di mana tidak semestinya untuk kita berdakwah ni kita berhadapan. Kerana apa? Mengikut peredaran zaman masa kini, dakwah masa kini boleh kita salurkan melalui bermacam-macam media.
Di mana perkembangan baru dalam teknologi maklumat ni dia menambah lagi media informasi yang boleh kita gunakan untuk kita salur isi dakwah kepada sasaran. Okey. Di mana generasi muda pada masa kini, sebagaimana kita tahu, mereka ini amatlah tertarik dan seringkali menggunakan media sosial, alam maya lah. Jadi kita manfaatkan platform ini untuk kita gunakan sebagai medium dakwah kepada generasi muda khususnya, kerana mereka ini adalah yang dapat membentuk masa hadapan negara. Okey, baik. Kesimpulan daripada saya, insya-Allah kita masuk kepada kesimpulan. Dakwah ni mestilah disampaikan dengan metod yang sesuai, dan juga kita lakukan secara serius, dan mestilah disiplin lah, dengan mengambil sesuatu tindakan tu dengan tegas, dengan penuh rasa tanggungjawab dalam menangani aktiviti dakwah ni. Okey. Dan mestilah juga dilakukan dengan metod tertentu. Tak boleh mana-mandai je nak buat. Mestilah guna strategi dahulu dan media yang sesuai untuk melahirkan masyarakat yang beriman, beramal dan berakhlak mulia. Sebagaimana untuk kita melahirkan masyarakat ni, kita ingin membentuk dia supaya menjadi seorang ilmuwan, dan juga masyarakat yang hidup dalam keadaan aman dan damai, insya-Allah. Sekian daripada saya. Jazakumullahu khairan katsira. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.